Silentkan phone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah wa ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para penonton, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dah masuk fasa cuti sekolah ni. Jadi mudah-mudahan waktu yang kita gunakan ini waktu yang faedah, waktu manfaat. Maklumlah, di antara dua nikmat yang sentiasa dilalaikan adalah waktu lapang dan juga di waktu ketika sihat. Jadi waktu lapang ni kadang-kadang kita dah mula cenderung kepada perkara-perkara yang lara, yang lalai. Jadi alhamdulillah pada waktu yang mungkin waktu ni kadang-kadang kita rasa macam mengantuk lah, penat lah pukul 3. Tapi sebenarnya waktu ini insya-Allah menjadi waktu yang sangat luar biasa dan berharga apabila diisi dengan ilmu insya-Allah. Jadi itulah yang kita isi pada setiap hari daripada Isnin hinggalah kepada hari Jumaat pada setiap pukul 3 petang untuk kita bersama di dalam asas-asas agama ini, khususnya membahaskan tentang fiqh, yakni hukum hakam di dalam ibadat dan juga tentang Al-Quranul Karim, dan juga tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung perbahasan kita dalam kitab fiqh ataupun dalam perbahasan fiqh kita. Kalau minggu yang lalu kita membahaskan tentang kaifiat wudu, ataupun kita panggil pelaksanaan wudu. Jadi alhamdulillah kita telah pun laksanakan praktikal dia, dan mudah-mudahan insya-Allah semua yang melihat lebih jelas dan lebih mudah untuk kita mempraktikkan dan melaksanakannya dengan sempurna. Sebab apa? Sebab wudu ini adalah merupakan asas di dalam kebanyakan ibadah kita, yang mana ianya mengangkat hadas kecil. Kita dah bahaskan sebelum ni, hadas ada dua, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan wudu, hadas besar diangkat dengan mandi wajib. Jadi kita masih hari ini dalam perbahasan wudu. Kenapa kita nak bahaskan wudu lagi? Bukan kaifiatnya, bukan cara pelaksanaannya, tetapi apakah yang membatalkan wudu. Soalan yang kita selalu tanyakan. Kita dah berwuduk, kita dah buat dengan sempurna, alhamdulillah, bermakna kita ni dalam istilah bahasa Arab dipanggil mutawaddi. Mutawaddi bermakna kita ni dalam keadaan berwuduk. Tapi ada perkara-perkara yang berlaku kepada kita yang menyebabkan wuduk itu batal. Apa dia yang menyebabkan wuduk yang telah pun sedia ada pada kita ni, kita batal? Jadi ini yang kita akan bahaskan pada hari ini, iaitu apakah yang membatalkan wuduk. Okey? Baik. Membatalkan wuduk ini ada 4. Keyword dia ada 4 je. Berapa yang membatalkan wuduk? Ada 4. Jadi kalau kita faham 4 ni, bermakna kita tahu apa yang menyebabkan wuduk kita batal. Selain daripada 4 ini, walaupun berlaku itu kita anggap besar, perkara itu kita anggap ini dah luar biasa, tapi kalau tak termasuk dalam senarai 4 ini, maka dia tidak membatalkan wuduk. Jadi adik-adik, kalau adik-adik boleh fahami betul-betul yang 4 ni, senang. Kalau orang tanya ni batal tak? Kita dah boleh jawab dah, sebab kita dah ingat dah dia masuk tak salah satu daripada 4 perkara ini. Jadi yang membatalkan wuduk ini ada 4. Ada 4, ya. Apa yang pertama sekali? Yang pertama, ya, iaitu keluar sesuatu
dari salah satu dari dua jalan. Yang pertama, keluar sesuatu dari salah satu dari dua jalan. Apa dua jalan ni? Kita dah bahaskan dengan istilah yang lebih sopan sikit, iaitu qubul dan dubur. Qubul, minta maaf, jalan depan, kemaluan depan. Dubur adalah daripada belakang, jalan belakang, tempat keluar najis tu. Keluar sesuatu, apapun yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan itu akan menyebabkan wuduk seseorang itu batal. Jelas? Apa saja yang keluar, baik itu najis ataupun tidak, baik itu najis ataupun tidak, ataupun angin, membatalkan. Cuma ada satu kecuali je. Yang keluar ni dia tak batal wuduk. Keluar daripada jalan depan. Apa dia? Iaitu keluar mani. Nanti kita akan bahaskan secara detail apa dia itu air mani, supaya kita juga, khususnya adik-adik, memahami apa yang dimaksudkan dengan air mani. Tapi air mani yang keluar daripada jalan hadapan, maka dia tidak membatalkan wuduk. Tapi yang lain keluar daripada salah satu dari dua jalan ni akan membatalkan wuduk. Walaupun yang keluar itu tidak najis, walaupun yang keluar itu berharga. Contohlah, seorang tu dia buang air besar, dia tak keluar najis, tapi yang keluar dia adalah berlian, ting, jatuh, berkilat, tak ada pun najis, tak ada apa, cantik. Batal tak wuduk? Maka batal, sebab dia keluar daripada salah satu daripada dua jalan tersebut. Mesti dari jalan tu. Tapi kalau keluar daripada selain daripada dua jalan tu, contoh muntah, keluar kat mulut kan, mungkin yang keluar tu bau dia busuk, mungkin seperti najis macam bau dia, tapi tak membatalkan wuduk. Sebab apa? Sebab tak keluar daripada salah satu daripada dua jalan tu. Dia keluar daripada mulut, mungkin keluar daripada telinga, yang keluar daripada hidung, bukan keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Maka yang ini tidak membatalkan wuduk. Tapi apa saja yang keluar daripada salah satu dua jalan tu, maka batallah wuduk seseorang itu. Okey, clear? Nanti boleh tanya, tak apa, yang ni kita panggil kunci dia. Kan kita tak mahu nak tapi kita dah tahu, kalau keluar je kat situ batal. Angin pun batal. Kan? Jadi salah satu, apa saja yang keluar dari salah satu dari jalan tu membatalkan. Itu yang pertama sekali. Baik. Jelas? Kecuali mani, itu je ya. Kenapa keluar kecuali mani? Sebab dia disebutkan mani itu suci, sangat suci. Kata Imam Syafi'i, mani itu sangat suci. Orang kata kenapa mani itu suci? Sebab kita daripada mani. Kalaulah mani itu adalah kotor, maka kita kotorlah sama sekarang, sebab kita asal usul kita daripada air mani. Ya, begitu. Itu sebagai salah satu bentuk kemuliaan. Cuma kalau keluar mani pula, nanti kalau kita tengok nanti bab apabila kita cerita pasal hadas besar nanti, walaupun dia tidaklah batal wuduk, tapi dia ada hadas besar dan mewajibkan dia untuk mandi wajib. Nanti kita akan bahaskan tu. Tapi yang jelas ini yang pertama sekali. Yang kedua, iaitu hilang akal. Hilang akal. Dengan hilang akal, di antara biasa common lah yang menyebabkan orang dia tak ingat akal dia tu hilang adalah kerana tidur. Tidur mana ingat apa-apa. Kalau orang tu tidur, adakah masa dia tidur tu dia ingat? Tak ingat. Sebab apa? Sebab dia tidur, maka akalnya itu hilang untuk dia mengetahui apa yang berlaku. Maka hilang akal, baik itu dengan tidur ataupun pitam habis tak sedar, pengsan,
Ini semua menyebabkan seorang yang ada wuduk asalnya batal wuduk dia. Dia baru tersedar, dia kena berwuduk semula kalau dia nak solat. Dia nak kena berwuduk semula kalau dia nak tawaf. Sebab tadi dia tak ingat. Dia tidur. Kecuali tidur ni batal wuduk. Kecuali, ada kecuali lah, iaitu apabila seorang itu dia tidur dalam keadaan duduk, dalam keadaan duduk yang punggung dia, minta maaf, betul-betul mantap di atas tempat duduk dia tu. Maknanya dia punya punggung ni betul-betul mantap. Maknanya, minta maaf, dia menutupi lubang bawah tu dengan duduk dia tu. Sebab dalam hadis Nabi mengatakan, sesungguhnya mata ni dia ada satu link dengan bawah tu. Apabila mata tutup, lubang bawah tu buka. Maka biasanya kalau dia tak ditutup dengan kedudukan yang mantap, akan keluarlah seperti angin dan sebagainya yang pasti akan membatalkan wuduk. Tapi kalau dia duduk mantap, betul-betul dia tidur, maka tak bergerak, tak terbalik, tak terangkat, masa dia tidur tu dalam keadaan duduk punggung yang mantap tu, maka tak batal wuduknya. Tapi pada umumnya tidur itu yang seperti kita tidur biasa pun semua membatalkan wuduk, apalagi pengsan, apalagi mabuk, apalagi pitam yang tak sedar, maka ini adalah di antara yang membatalkan wuduk seseorang itu. Baik, boleh? Dah dua dah. Hilang akal. Yang ketiga. Baik. Yang ketiga yang membatalkan wuduk adalah bersentuhan, sentuh kulit. Sentuh kulit seseorang yang bukan, atau dia panggil yang bukan mahram. Sentuh kulit seorang yang bukan mahram. Baik, tengok. Sentuh, maknanya kena sentuh lah. Kulit, mesti kulit. Bukan kalau baju ni, bukan kulit. Ni kulit bawah, atas laju, bentuk, tak batal. Dia mesti kulit. Kuku, bukan kulit. Rambut, bukan kulit. Gigi, bukan kulit. Tulang, bukan kulit. Bermakna kalau sentuh benda-benda tu kepada yang disentuh tu, tak termasuk dalam kulit. Alas, baju, tak kulit. Jadi sentuh kulit seseorang yang bukan mahram, yang bukan mahram, yang halal yang halal dinikahi. Yang bukan mahram ni maksudnya yang halal dikahwini, dinikahi. Nanti kita kena bahas pula panjang bab mahram ni. Senang kata, yang kita kata ini sebagai satu mudah untuk kita faham. Mahram ni, yang mahram ni maknanya yang kita tak boleh kahwin dengan dia. Ibu ayah, adik beradik, kan, anak. Jadi banyak lagi lah yang tu, bab saudara, kan, bab saudara benar lah, kemudian anak saudara, kemudian cucu. Jadi adalah dia punya, dalam Quran Allah SWT menyebutkan tentang mahram tu, tentang ayat yang panjang mengenai mahram. Tapi yang penting, yang bukan mahram yang boleh dikahwini, termasuk yang boleh dikahwini siapa? Isteri, suami. Kita dah kahwin dah, tapi kita boleh bersama dengan dia. Apabila selagi kita boleh ada bersama dengan dia dengan halal, bermakna dia adalah bukan mahram. Jadi yang faham salah tu, ada orang kata suami isteri kan dia adalah mahram sebab dianya adalah suami isteri, halal, betul. Tapi selagi dia boleh bersama, yang boleh untuk disalurkan syahwatnya itu halal, bermakna dia termasuk yang disebutkan dengan bukan mahram. Maka oleh kerana itu bersentuhan kulit dengan seseorang, seseorang itu dianya bukan mahram, sentuh kulit dia, kita berwuduk,
kita tersentuh dia, maka batal wuduk kita. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Sama ada ingat ataupun lupa. Tersentuh, lupa, batal. Kenapa? Kerana telah menyentuh kulit seseorang yang bukan mahram. Boleh ya? Jadi tersentuh bahagian mana pun, tak kisah. Belaga satu pijak kaki antara satu dengan lain, lelaki dan perempuan yang bukan mahram, maka dianya membatalkan wuduk. Tersentuh dengan tangan, tersentuh dengan lengan, tapi kulit dengan kulit lah. Tapi kalau ada alas macam ni, maka tak batal wuduk. Tapi kalau sekiranya memang kulit dengan kulit, maka membatalkan wuduk. Baik? Okey, dah 3 dah. Boleh ya? Boleh ikut insya-Allah. Mudah je. Baik, yang keempat. Ada 4 lah. Yang ni 4 semua ni. Habis lah. Apa dia? Sentuh. Makin bawah ni. Nampak tak tahu ni? Minta maaf. Kemaluan. Jadi, yang membatalkan wuduk yang keempat apabila seseorang menyentuh kemaluan. Baik menyentuh kemaluannya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Ya. Baik, belum lagi nanti. Dengan tambah sikit lagi. Dengan apa? Dengan tapak tangan. Saya ringkas-ringkas ni. Sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Kalau maknanya sentuh kemaluan boleh membatalkan wuduk, tapi dengan tapak tangan. Tapak tangan ni selain dari tapak tangan tak batal. Sentuh kemaluan selain dengan tapak tangan tak batal. Tapi mesti dengan tapak tangan. Tapak tangan di mana? Senang tak kita faham. Yang ni lah tapak tangan. Tapi mana batasan dia? So kita rapatkan dua ni. Baik, dah rapat dah? Semua yang kita tak nampak, yang nampak ni adalah tak dikira tapak tangan. Yang tak nampak tu, yang telah tercantum dalam tu, itulah tapak tangan. Jadi yang semua ni yang kita nampak ni tak tapak tangan. Bermakna minta maaf. Kalau seorang tu dia pegang macam ni, batal tak wuduk dia? Sebab yang ni tak termasuk tapak tangan. Jadi kalau seorang itu dia minta maaf, kencing, dia pegang macam ni, batal tak wuduk dia? Sudah. Confuse kan? Dia pegang memang tak batal, tapi dia masuk yang pertama ni. Apa yang pertama? Kalau sesuatu dah dia kencing, batal lah. Peganglah macam mana pun. Kan? Tu dah jaga, kena trik sikit. Jadi maknanya pegang, minta maaf, sentuh atau pegang kemaluan dengan telapak tangan membatalkan wuduk. Jadi kalau laki maknanya minta maaf ya. Maknanya dia punya batang tu lah. Kalau dia punya minta maaf, telurnya tu tak dikira kemaluan, dia tak dikira membatalkan. Satu. Minta maaf bagi perempuan adalah di bibirnya, bukannya di tepi-tepi. Begitulah di bahagian belakang, adalah di tempat keluar yang kita duduk tu, keluar. Situ yang disentuh dengan tapak tangan yang batal. Adapun di tepi-tepi dia, punggung tu, tak batal. Baik. Kalau sekiranya kita buang air, memang batal lah. Kita kata kita nak jaga, kita pegang, kita tengah buat apa, memang kita dah batal sebab kita buang air. Tapi orang lain buang air. Contoh, ibu nak bersihkan anak dia buang air. Dia ada wuduk. Alamak, semalamnya nak kena apa? Nak kena wuduk semula. Jadi dia boleh mencuci, membasuh anaknya itu dengan tidak menggunakan tapak tangan. Sama ada dengan belakang tangan atau dengan sesuatu yang menghalang daripada tapak tangannya direct kena kepada tempat yang kemaluan tersebut, maka walau dia buat seperti itu, maka tak batal lah wuduknya. Okey, clear? Boleh? Baik. Jadi inilah 4 perkara yang membatalkan wuduk. Habis. Yang lain daripada itu tak batal wuduk. Contoh, kalau seorang itu dia dah wuduk, kemudian dia jalan, tiba-tiba ada anjing datang, dia pun jilat kaki orang tu.
Allah, apa najis yang kena dengan air liur anjing ni? Ulang balik, reverse apa? Reverse tape balik, reverse kita punya rakaman balik. Sebab kita dah bahaskan najis tu. Najis terbagi 3. Ada yang disebutkan mughalladhah, ada yang namanya mutawassithah, ada yang nama mukhaffafah. So, jilat anjing jilat ni, air liur anjing ni termasuk dalam najis yang mana? Najis mughalladhah. Ada yang jawab tu, saya tahu. Alhamdulillah. Maknanya lulus lah tu. Maknanya ingatlah tu. Jadi kalau najis mughalladhah, maknanya najis berat. Najis berat. Bahkan cara cucinya itu dengan 7 air. Disiram dengan 7 air. Salah satunya dicampur dengan tanah setelah dibersihkan dulu airnya. Maknanya kalau nampak air itu basah air liur, kita basah. Kita cuci dulu air liur tu. Kemudian kita siram 7 air. Salah satunya dicampur dengan tanah. Soalan dia, ni najis mughalladhah ni, batal tak wuduk? Batal tak wuduk itu orang tu? Okey. Batal tak batal? Cek lah. Masuk ada tak dalam ni? Senarai 4 ni. Keluar sesuatu. Hilang akal tak kena? Sentuh kulit tak? Sentuh tak? Jadi kalau tak ada masuk dalam ni tak batal. Maknanya seorang yang kena najis mughalladhah sekalipun tak batal wuduk. Dia kena bersihkan najisnya itu sahaja. Tapi wuduknya masih kekal. Wuduknya masih kekal. Kecuali apabila dia sedang basuh-basuh tu, minta maaf, dia buang angin. Bukan sebab najis tu yang dia batal, tapi sebab dia keluar sesuatu daripada salah satu daripada dalam belakang tu. Itu je. So kita kena faham betul-betul ya. Baik. Boleh ya. Jadi apa saja yang kita mungkin sebelum ni anggap batal ni, contoh muntah, kadang-kadang tu kita luka, kan luka, keluar sesuatu nanah ke, batal tak wuduk kita? Tengoklah, salah satu tak termasuk dalam salah satu daripada 4 perkara ni. Jadi sebenarnya mudah dah kalau kita dah tahu kaedah ni. Itulah jasa para ulama kita, mereka telah keluarkan hukum-hukum itu melalui nas daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi SAW. Mereka buat kaedah-kaedah seperti ini sehingga kita ni senang untuk beramal. Jadi inilah 4 perkara yang membatalkan wuduk. Selesai. Kalau tanya, boleh tanya lepas ni insya-Allah. Baik, kalau seorang itu dah batal wuduk, maknanya seorang itu ada hadas kecil lah, maknanya dianya batal ada wuduk. Apa yang tak boleh buat? Dia tak boleh buat 4 perkara juga. 4 juga. Ada 4 perkara yang dia tak boleh buat kalau sekiranya dia ini tidak berwuduk. Yang pertama, tu dia kat sini senang. Yang pertama sekali, solat. Dia tak boleh solat. Sebab solat itu syarat sah solat tersebut mestilah dianya bersih dah ada hadas kecil dan besar. Iaitu mengangkat hadas kecil dan besar. Iaitu hendaklah seorang yang nak solat itu mesti berwuduk. Kalau dia tak ada wuduk, tak sah solatnya. Jelas? Okey? Baik, yang kedua, yang tak boleh seseorang yang tak ada wuduk tu buat apa? Tawaf. Tawaf dekat mana ni? Tawaf hanya ada satu tempat je, iaitu di Baitullah, Kaabah, di Mekah. Ya. Yang kita selalu tawaf kat kedai tu, dia bukan tawaf nama dia. Memanglah istilahnya tawaf pusing. Tapi tawaf ini maksudnya satu ibadat mengelilingi Kaabah. Satu ibadat mengelilingi Kaabah dengan niat, dengan cara yang tertentu, dengan cara yang telah ditetapkan, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Itu tawaf. So orang yang nak laksanakan tawaf, dia mesti berwuduk. Sebab itulah seorang yang mana ketika mana dia pergi buat umrah ataupun haji, salah satu daripada rukun, baik itu rukun haji ataupun umrah, adalah tawaf. Maka ketika dia nak tawaf, dia mesti dalam keadaan berwuduk. Dan apabila dia sedang tawaf, dia kena pastikan dia kekal berwuduk. Maka dia kena pastikan tak ada berlaku kepadanya salah satu daripada 4 ni. Kerana kalau dia sedang tawaf dan berapa pusingan tu, dia terbuat salah satu daripada 4 ni, maka batal wuduknya. Maknanya tawaf pada pusingan itu dikira batal. Tak kira pusingan tu. Tak kira dia punya waktu tu. So dia kena keluar balik, atau dia kena ambil wuduk balik, baru dia boleh sambung balik. Dia tak boleh
Ada tadi awal dia wuduk, kemudian tengah-tengah batal. Dia boleh teruskan? Tak boleh. Dia kena mesti sampai selesai tawaf tu dalam keadaan berwuduk. Baik, jelas. Yang ketiga, yang tak boleh bagi orang yang tak ada wuduk, sentuh, senang, ringkas, sentuh mushaf. Mushaf ni adalah Al-Quran lah. Menyentuh Al-Quran, tak boleh orang tak ada wuduk dia pegang Quran. Ni Quran contoh, dia tak ada wuduk dia pegang. Pegang tu bukan angkat je, pegang, tak boleh. Hatta kulit dia ni, ni kulit. Kulit ni tak ada tulisan apa pun, tulis kat sini Al-Quranul Karim contohnya. Tapi tak ada pun Quran dia kat sini. Tapi kerana dia bersambung dengan mushaf Al-Quran yang memang ada kat situ, maka kulitnya ni pun nak disentuh mesti dengan berwuduk. Sebab itulah para ulama kita buat satu perumpamaan seorang yang dianya dekat dengan orang yang mulia, maka dia tetap akan jadi mulia juga. Macam juga yang ni. Ni tuan-tuan, ni cakap kat anak-anak kita ni. Ni kalau kita tengok ni yang buat muka ni, asalnya dia kotak-kotak je. Mungkin kotak-kotak ni asalnya adalah kotak-kotak yang dibuang dekat jalan-jalan tu, kemudian dihimpunkan, dia recycle. So ada dia bagi buat ni, ada buat. Di antaranya dia buat satu benda yang padat seperti ini, kemudian setelah itu terpilih pula dia untuk dibuat untuk muka depan Al-Quran. Asalnya mana dia mungkin dipijak-pijak orang dekat jalan apa semua, kemudian dikumpulkan, recycle, kemudian dia terpilih untuk buat kulit muka Al-Quran. Asalnya dia hina, asalnya dia tak ada apa-apa nilai. Tapi apabila dia telah dibuat dan bercantum dengan kemuliaan Al-Quran, mushaf, dia pun jadi mulia. Nak sentuh dia pun kena berwuduk. Masya Allah. Sebab tu kita ni jangan campur dengan orang bukan-bukan, kita jadi hina. Kita bergaul, kita berteman dengan orang yang baik-baik, insya-Allah kita pun jadi baik dan kita pun dimuliakan. Orang tu dimuliakan, kita dimuliakan sebab kita attach dengan itu. Itu contohlah ya. Jadi sentuh mushaf atau Al-Quran mesti dalam keadaan berwuduk, baik. Kalau tak ada wuduk tak boleh sentuh. Maknanya menyentuhnya haram. Berdosa. Sengaja sentuh tanpa sebab, tanpa berwuduk, maka berdosa. Yang keempat iaitu membawa atau mengangkat mushaf ataupun Al-Quran samalah. Membawa atau mengangkat Quran. Ni kita angkat dia. Atau kita pun bawa dalam beg tu, kita angkat Quran. Al-Quran dalam tu. Kita tak ada wuduk, maka tak boleh kita untuk mengangkat atau membawanya. Kecuali di antara yang kita bawa itu bukan hanya Al-Quran saja, ada benda-benda lain dan kita niatkan mengangkat benda itu dan kebetulan dalamnya Al-Quran, boleh. Itu lain cerita. Memang ada Al-Quran itu, tapi ada benda-benda lain, buku kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain yang tak perlu untuk kita ada wuduk mengangkatnya, maka kita niatkan untuk mengangkat semua tu, termasuklah juga Al-Quran, iaitu mengangkat sesuatu tu, tapi di dalamnya ada mushaf, maka dia boleh untuk nak mengangkatnya. Tapi kalau memang kita mengangkat semata-mata Al-Quran, atau kita mengangkat Quran je lah kita bawa tanpa wuduk, maka tak boleh. Kecuali kalau Al-Quran tu memang dia dah duduk tempat yang tak sepatutnya, kita tak ada wuduk. Kalau kita nak wuduk dah mungkin orang terpijak, mungkin nanti orang akan kita kata dia akan lama di tempat yang tak sepatutnya, maka waktu itu baru dah dibenarkan, itu dikira darurat. Begitu juga kalau kita kata sentuh tadi, bagi kita clear balik, kalau mushaf itu Al-Quran tapi yang terjemahan dia, tafsirnya itu dalam bahasa yang lain tu lebih banyak, maka dibolehkan untuk menyentuhnya. Tapi yang boleh mengangkat dan menyentuhnya. Tapi yang disentuh itu bukanlah tulisan Al-Quran. Tulisan Al-Quran, tulisan Alif Lam Mim Zalikal Kitabul, itu ada bahasa Arab tu, kita tak boleh pegang sebab kita tak ada wuduk. Tapi yang tepi-tepi dia kita boleh. Asalkan dia punya tafsir, dia punya terjemahan tu lebih banyak daripada
Al-Quran itu sendiri. Jadi inilah 4 perkara yang seseorang itu tak boleh buat kalau dia tidak ada wudu. Boleh? Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat fahami. Yang pertama kita bahaskan tadi, apa yang membatalkan wudu. Kita dah wudu sempurna, elok apa semua. Maka kalau ada salah satu daripada 4 perkara ini, maka batal wudu kita. Kalau dah batal wudu, maka kita tak boleh buat 4 perkara ni pula. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Jadi insya-Allah kita akan teruskan dengan soalan. Jadi ini sesi soalan lah. Jadi mudah-mudahan adik-adik semua yang tadi ni daripada awal ikut dengar boleh faham. Kalau tak faham boleh tanya mak ayah tu. Supaya mereka pun lebih lagi memperkasakan lagi pengetahuan insya-Allah dalam menguasai ilmu insya-Allah. Baik. Nak tanya kalau masa ambil wudu. Kalau masa ambil wudu, anak ke suami panggil, kita menyahut, apa hukum wudu tu ya? Boleh atau tak? Baik, kalau wudu, seseorang tu sama wudu, di antara yang makruh, ni makruh, kita dah ada sebut 5 hukum tu, wajib, sunat, harus, ataupun mubah, dan makruh dan haram. Makruh seseorang itu ketika berwuduk bercakap. Tapi kalau makruh, dia batal tak? Dia sah tak? Masih sah lagi. Jadi walaupun dia sahut, walaupun dia bercakap wuduk, tapi wuduknya tetap sah, tetapi makruh yang sangat-sangat. Tapi kalau menyahut sekejap, dia tak ada masalah. Sebagai memberitahu dan menyahut panggilan. Boleh. Selepas tu kalau kita jaga wuduk, lepas tu kita minum air yang mungkin sedikit kuat rasanya, seperti macam promosi pula, kopi lah, Nescafe, teh tarik, atau cukup dengan berkumur saja sebelum kita lakukan solat yang seterusnya. Jadi apabila nanti kita akan masuk pula nanti perbahasan tentang solat, dan apa-apa yang membatalkan solat, termasuk yang membatalkan solat adalah makan dan minum. So makan dan minum ni memanglah bukan maknanya kita Allahu Akbar makan, itu jelas lah. Allahu Akbar minum. Maksud makan dan minum ini sesuatu yang masuk dalam mulut kita, dalam rongga mulut kita, melepasi daripada halkum ni. Itu dah dikira kalau dianya adalah bentuk pepejal, itu adalah makan. Kalau cecair, itu adalah minum. Jadi kalau kita minum air ke yang berperisa ketika mana kita nak solat, dan kita biarkan dia, kemudian kita solat, dan rasa manis dan juga perasa tu masuk, maknanya kita minum lah, maka batal solat kita. Sebab itulah kita dianjurkan untuk berkumur-kumur, untuk hilangkan sebolehnya rasa. Sebab itulah juga Nabi kata, kalaulah aku ni tak mahu membebankan, kalau tidak membebankan umatku, aku akan suruh dia bersiwak. 2 kali Nabi sebut, satu sebelum wudu, satu lagi sebelum solat. Jadi sebelum wuduk kan kita dah sebut kan sunat untuk kita siwak. Dah selesai wuduk apa dah kita nak solat pula. Nabi kata siwak juga. Untuk apa ni? Nak pastikan anggota mulut kita ni tak membawa kepada sesuatu yang akan menyebabkan kita ni dianggap makan dan minum yang membatalkan solat. Jadi kita kenalah kumur-kumur. Ya. Baik. Bagaimana kalau tidur dalam keadaan baring tapi separuh sedar? Tetap batal. Kita tidur tapi baring, tetap batal juga. Ya. Sahkah wuduk jika dengan cara menjiruskan kedua kaki sekali? Sah. Kita jirus dua-dua sekali, sah. Tapi yang afdal dan sunnah, yang paling utama, yang aula adalah mendahulukan yang kanan, basuh yang kanan, kemudian kiri. Tapi kalau kita membasuh kedua-duanya sekali, basuh sekali dua-dua, sah wuduk kita, asalkan kaki itu adalah yang terakhir, bukan anggota yang pertama. Ada orang datang surau, dia dah basuh kaki dulu, lepas tu dia basuh muka, basuh tangan, dia basuh kepala, tak, dia basuh kaki dah. Kenapa? Tadi awal-awal dia basuh kaki, tak ada tertib. Tapi kalau dia memang tertib dan akhirnya dia jirus kedua-dua kaki dia sekali, dan semua anggota daripada kaki yang sepatutnya dibasuh dalam wuduk itu memang dibasuh, kena air semuanya, maka sah wuduknya. Cuma dia tidak mendapatkan daripada sunnah yang utama, iaitu mendahulukan kanan daripada kiri. Bahkan sebenarnya seorang tu kalau dia contohnya dia dekat
satu kolam besar, sungai, laut, dia rendam je ataupun dia terjun. Dia terjun tu dia niat, aku berwuduk kerana Allah Ta'ala, contoh. Dia pasti semua anggota yang wuduk ni kena sekaligus. Sah wuduk dia. Masya Allah. Sah wuduk dia. Jadi boleh. Begitu. Saya nak bertanya mengenai bersentuhan kulit dengan orang bukan mahram, maka batal wuduk kita. Soalan saya, kalau kita bersentuhan dengan budak perempuan macam tu, kira batal juga ke walaupun dia masih kanak-kanak, dan umur berapa tak batal tu? Baik. Ukuran seorang yang kita panggil dikira seorang itu bersentuhan kulit dengan kulit yang bukan mahram, yang mana dianya mestilah seorang itu dewasa lah, maksudnya dianya dikira berbatalkan wuduk ni apabila dia sudah mumayyiz. Senang istilahnya mumayyiz. Mumayyiz ni apa dia? Maknanya dia ada malu. Budak-budak perempuan tu kalau tengok kita dah mana malu je. Itu maknanya kalau kita sentuh kita atau kita sentuh dia, batal wuduk. Tapi kalau dia masih lagi kecil betul, dia macam tak tahu apa, maka ini tak membatalkan wuduk. Tapi kalau dia dah mumayyiz, dia dah boleh berfikir, dia rasa malu-malu dah, kan, maknanya yang inilah mulanya ketika bersentuhan kulit dengan kulit di antara seorang itu, lelaki dan perempuan itu, membatalkan wuduk. Baik. Jadi umur tu tak diukur dengan umur, diukur dengan mumayyiznya seseorang itu. Mumayyiznya seseorang itu maknanya dia dah mula malu-malu. Ada orang yang lebih awal lagi. Rasa malu dia masa umur dia 5 tahun, 6 tahun, contoh 7 tahun, 8 tahun. Ada orang begitu. Hukum suami isteri sentuh, dua-dua ada wuduk. Ada ke mana-mana mazhab boleh sentuh? Memanglah kita tak nafikan. Kalau kita ni bahas dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, kita ini adalah merupakan daripada mazhab yang memang kita berpegang kepadanya, khususnya di Nusantara ini ataupun di Malaysia ni. Jadi memang ada 4 mazhab yang diiktiraf, iaitu mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali. Di dalam perbezaan mazhab itu memang adalah seperti mana mazhab Hanafi contohnya, bersentuhan kulit dengan kulit itu tak membatalkan wuduk. Tapi dia ada lain yang membatalkan wuduk, yang di dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan wuduk. Saya nak bahaskan ni nanti jadi satu perbahasan yang nanti terlalu besar. Tapi memang ada mazhab yang mengatakan tidak batal wuduk bersentuhan kulit dengan kulit yang bukan mahram kecuali ada disertai dengan syahwat. Contohnya ada juga pendapat seperti itu. Ini semua perbezaannya adalah kerana dalilnya sama, tapi pengertian dari satu kalimat itu berbeza. Nampak tak? Jadi bukan maknanya mereka ni, jangan mengatakan Imam Syafi'i ni dia tak ada dalil, dia tak gunakan dalil yang betul. Salah. Semua mazhab-mazhab itu adalah diasaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan sampai kita ikut orang yang menipu ni. Orang menipu ni apa? Oh, kita jangan ikut mazhab sebab mazhab itu tak ikut Al-Quran dan Sunnah. Ini orang menipu dia panggil. Sebab kalau dianya mazhab, bermakna dia mesti mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Cuma berbezanya memahami, cara memahami daripada nas Al-Quran dan Sunnah itu yang berbeza. Ayatnya aulamastumun nisa, apabila kamu lamasa itu dalam maksudnya adalah menyentuh. Maka Imam Syafi'i menyebutkan maksudnya menyentuh perempuan. Allah kata sentuh perempuan batal wuduk. Imam Abu Hanifah kata lamasa itu bukan sentuh, itu adalah minta maaf bersama, iaitu jima' di antara suami dan isteri. Baru batal, tapi kalau tidak tak batal. So perbezaan dia satu kalimat tu je, boleh je sebab ianya adalah ijtihad. Tapi kita mazhab Syafi'i, kita menyebutkan menyentuh bersentuh laki dan perempuan yang bukan mahram kulitnya, maka batal wuduk. Memang ada pendapat mazhab yang lain tidak membatalkan wuduk. Jadi kita stick je dengan mazhab kita, senang, tak susah pun sebenarnya. Orang dulu-dulu nak ambil wuduk sampai pergi sungai punya jauh, pergi je, kita punya dekat je, sikit-sikit berkira sangat. Kemudahan yang ada ni untuk lebih lagi kita ni kita panggil lebih detail, lebih sungguh-sungguh dalam beramal. Kemudahan yang ada tu sepatutnya. Tapi kita ni apabila ada kemudahan, lebih malas, lebih berkira. Apabila buat ibadah ni nak berkira, apalah nilai ibadah kita. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i termasuk satu mazhab yang sangat detail dan sangat halus, yang ianya digabungkan bukan hanya dari segi sudut hukum hakam,
wajib, sunat dan sebagainya, tapi dianya juga diiringi dengan adab-adabnya. Lebih halus lagi, subhanallah. Maknanya untuk apa? Lebih sempurna, lebih cantik. Ya, baik begitu. Bagaimana sekiranya kita sudah berwuduk sewaktu zuhur dan beberapa jam berlalu kita was-was kalau kita masih mempunyai wuduk, kira batal tak wuduk tak ustaz? Baik, kalau seorang itu sudah berwuduk, kemudian dia kekal dalam wuduknya, tapi apabila dia dah nak solat tiba-tiba ataupun dia masuk waktu, dia kira, batal ke tak batal? Maka kaedahnya ialah kita kembali kepada asal. Asalnya apa? Asalnya berwuduk. Asal berwuduk maknanya kita masih dalam keadaan berwuduk. Tapi kalau yang kita ingat yang terakhir sekali adalah batal, seperti minta maaf buang angin, kita ingat yang tu, kita kata tadi aku buang angin, itu yang kita awal kita ingat, maka batal. Kita kira kita kena berwuduk balik, kita kena kembali kepada asal yang paling kita ingat tadi. Tadi kalau soalan ni maknanya dia ingat yang dia wuduk tadi, dia tak ingat pun ada yang dia batal, maka dia kena pegang yang dia berwuduk. Tapi kalau dia ingat yang batal je, dia baru tak ingat aku wuduk ke tak wuduk, maka dia ambil yang batal tu, bukan ambil yang wuduk tak wuduk. Faham Dia wuduk tapi dia tak tahu batal ke tak batal, dia ambil yang wuduk. Kalau dia ingat batal tapi aku wuduk ke tak wuduk, maka dia ambil yang batal. Kan senang. Da'ma yuribuka ila ma la yuribu, buang tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Tapi kalau sekiranya kita rasa takut nanti jadi masalah juga dengan kita tu, kita boleh tak berwuduk? Boleh. Sama ada tajdid, membaharui wuduk, atau untuk lebih lagi selesa minta maaf, carilah sebab untuk batalkan dia. Batalkan. Senang, lega, batal. Ini kan tak batal tapi ambil wuduk juga, tapi nanti masih lagi batal tak batal, batal tak batal, tak khusyuk dah kita. Baik, kita batalkan, kemudian kita ambil wuduk, itu lebih lagi menghilangkan was-was. Baik, ada orang setelah bersuci hadas besar ataupun kecil kemudian berwuduk, mandi semasa black out elektrik, air rebus secerik je untuk satu baldi penuh untuk mandi, sah ke wuduk tadi? Saya tak faham ni. Setelah bersuci hadas besar ataupun kecil kemudian berwuduk, mandi semasa blackout elektrik, air rebus secerik je untuk satu baldi penuh untuk mandi, sah ke wuduk tadi? Saya ni tak faham ni. Tak apa, mungkin dia begini air tu yang penting apabila kita wuduk, pastikan semua anggota wuduk yang kita sebutkan itu adalah dilaksanakan dengan betul, tak kira banyak atau sikit air. Satu. Begitulah mandi. Nanti kita akan masuk bab mandi wajib. Kita akan tengok apa syarat sah mandi wajib. Di antaranya adalah meratakan air ke seluruh badan. Kalau air itu sebaldi tapi dapat ratakan air seluruh badan, Nabi pun SAW mandi wajib dengan kadar air yang sangat sedikit. Cukup memadai asalkan diratakan air ke seluruh badan, sudah sah dah. Jadi bukan banyak mesti air tak ada, tapi air satu baldi ada, maka dia mesti menggunakan air itu dengan cermat sehingga selesai daripada kewajipan dia untuk mengangkat hadas. Baik, minta maaf, air mani melekat di baju boleh ke bawa ke solat? Baik, air mani kerana dianya hukumnya adalah suci, maka dia tidak najis, maka boleh. Cuma kalau boleh, sebaiknya adalah dibersihkan juga. Kalau dianya minta maaf ada di sini, kalaupun tidak dengan air, dibuanglah sisa-sisa yang jelas nampak tu kan. Cuma kalau boleh tu dibersihkan, bukan kerana dianya najis, tetapi untuk mengelakkan dia daripada sesuatu yang kita tak selesa ketika mana kita nampak dan orang lain nampak. Jadi memang dianya tidak najis dan sah solat seseorang itu walaupun ada mani di pakaiannya. Ada wuduk tetapi tertidur dengan berbaring sementara tunggu azan, batal tak wuduk? Batal. Jadi kalau dia baring tidur, maka batal dan dia wajib untuk berwuduk semula. Apa hukum kita ambil wuduk? Kita pakai makeup tebal selagi tak batal, tiba waktu terus solat dengan makeup sekali. Baik, kita dah ambil wuduk kemudian makeup. Ni orang perempuan lah, orang lelaki janganlah buat makeup. Orang perempuan pun kalau bermakeup kena berpada-pada, nanti jadi tabarruj juga. Kalau sekadar untuk kita kata nak supaya bedak-bedak bagi dia, yalah, jangan nampak macam teruk sangat lah, okey. Tapi kalau berketerlaluan, maka dia boleh membawa kepada tabarruj, keterlaluan di dalam menonjolkan penampilan yang diharamkan oleh syariat. Baik, walhasil apabila seorang itu berwuduk sah wuduknya, kemudian dia pun letaklah apa pun di atas tempat anggota wuduk tersebut.
Selagi dia tak batal wuduk, setelah itu masuk waktu dia solat dengan keadaan apa yang dia pakai, seperti makeup, yang penting wuduknya ada tadi tak batal, dia dah selesai satu syarat. Yang keduanya, makeup ni suci ke najis? Minta maaf. Minta maaf, makeup pun ada bahan-bahan dia. Mungkin bahan dia adalah bahan yang suci, ada minta maaf bahannya daripada najis, ada. Maka kalau dia makeupnya najis, solatnya tak sah juga walaupun wuduknya ada, tapi dia membawa najis. Jadi itu yang menyebabkan seseorang, tak kisah dia letak apa pun setelah dia wuduk, contohnya dia pakai sesuatu ke atas tangan tempat dia, tapi dia dah wuduk dah, tak ada masalah. Mukanya tak ada masalah, yang penting jangan sampai menutup tempat sujud di dahi. Letak benda tampal kat sini, tak boleh. Tapi kalau makeup dekat dahi tu, yang foundation lah kita kata, amboi tahu pula ni. Contohnya kan bedak tu. Bedak ni taklah menghalang sampai dahi tu kena kat situ, tak ada masalah. Yang tak boleh ni benda yang memang ditampalkan di dahi sehingga dahi tu tak kena tempat sujud, maka tak sah dia punya. Tapi kalau yang bedak-bedak atau tu satu, dia tidak menghalang anggota sujud tersebut, maka dianya sah lagi solatnya, tak ada masalah. Kalau ambil wuduk tanpa baca bismillah, sah ke tidak? Sah. Kerana membaca bismillah untuk memulakan wuduk itu hukumnya sunat, bukannya rukun ataupun wajib. Yang rukun, ulang balik 6. 1, niat. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh tangan hingga siku. Keempat adalah membasuh sepihan kepala. Kelima adalah membasuh kaki hingga buku lali. Yang keenam, tertib, tak ada pemasuk yang lain. Yang lain yang kita perhatikan tu, mula bismillah, komo, istinsyak, masuk air dalam hidung, keluarkan. Kemudian kita lepas basuh kepala, kita pun basuh telinga. Itu semua sunat. Jadi kalau tak baca bismillah sebelum baca wuduk, ambil wuduk, sah kita punya solat kita, minta maaf, wuduk kita. Jadi cuma yalah kita rugi sedikit, ada rugi. Apa rugi dia? Kerana kalau kita tak baca bismillah, kurang berkat, sedikit keberkatan. Wuduk ni ibadat baik, dapat ganjaran besar, gugur dosa-dosa kita. Tapi kerana tak baca bismillah awal dia, rugi sikit lah, kurang berkat. Jadi kalau boleh, mula dengan bismillah. Baik. Bolehkah minta maaf, tunggu azan, makan dan minum, ada wuduk, dah ada wuduk, tunggu azan, makan dan minum, macam mana Ustaz masih ada wuduk? Tak kisah. Sekarang ni dia ada wuduk, tunggu azan, tiba-tiba ada makanan, boleh ke dia makan? Atau dia mesti kena solat sebab dia ada wuduk? Baik, kita tengok 4 ni. Dia lapar lah, makan dululah. Memang pun ada hadis Nabi kata kalau sudah telah terhidang makan malam itu, maka makan malam tu dulu sebelum solat isyak. Sebab apa? Nanti tak khusyuk kat solat tu ingat makanan. Boleh je. Jadi maknanya kalau dah ada wuduk, ada dah makan, kita nak makan dulu baru solat, atau solat dulu baru makan, terpulang. Kerana perbuatan makan dan minum itu tak termasuk dalam 4 yang membatalkan wuduk. Ada? Tak ada kan? Makan tak ada. Jadi kalau kita makan, kita minum, kita ada wuduk, tak batal wuduk, boleh. Yang penting setelah kita makan atau minum tu, kita bersihkan anggota mulut kita sebelum kita solat, supaya jangan sampai ketika solat itu akan ada sisa-sisa makanan atau minuman itu yang kita telan, yang menyebabkan membatalkan solat kita. Bolehkah angkat tangan masa basuh kaki dan tangan? Bolehkah angkat tangan masa basuh kaki dan tangan? Jadi ni saya macam mana ya? Walhasil macam mana cara pun, tapi mesti tertib dan juga mesti dibasuh dengan sempurna. Dalam penyucian najis mughalladhah, sekiranya kita tidak hilangkan air liur anjing terlebih dahulu dan terus simbah air sebanyak 7 kali, adakah sah cara bersuci kita? Kalau tidak sah, adakah perlu ulang walaupun sudah bertahun-tahun yang lalu? Baik, di antara cara untuk kita membersihkan najis mughalladhah, yang pertama adalah menghilangkan ain je. Kalau air liur yang ada nampak air tu, berlendir dia tu, kena hilang lendir tu dulu, baru setelah itu 7 air. Tapi kalau kita terus simbah 7 air, maknanya satu air tu yang menghilangkan tu tak termasuk dalam 7, dia jadi 6 pula, jadi 5 contoh. Kita siram sekali,
dia hilang sikit, ada lagi yang tu, itu tak termasuk yang 7 ni setelah hilang ain dia, setelah hilang najis tu dulu. Baru kita 7 air, salah satunya bercampur dengan tanah. So dia tanya, kalau kita tersalah buat, kita terus simbah 7, kemudian salah satu dengan tanah, maknanya tak cukup lah maknanya. Kalau dengan salah satu daripada 7 air tu baru salah satunya menghilangkan najis, maknanya tak termasuk dalam senarai 7 siraman air tu, maka boleh, kita perlu ke untuk bersihkan sekarang? Perlu bersihkan. Yang sebelum ni dimaafkan insya-Allah. Kerana apa? Kerana tak tahu. InsyaAllah kita dimaafkan, ibadah kita insyaAllah mudah-mudahan diterima oleh Allah. Maka kita sebagai kesempurnaan saat ini kita simbah lagi dengan 7 air insyaAllah. Nah, Al-Quran yang ada tafsir, Ustaz boleh sentuh ke? Baik, kalau Quran tu ada tafsir, yang pastinya tafsir itu lebih banyak daripada Al-Quran tu sendiri, maknanya banyak keterangan dia, banyak. Jadi dengan sebab itu boleh untuk seseorang itu memegangnya tanpa wuduk, tetapi dengan syarat tidak disentuh oleh jarinya ataupun kulitnya itu akan tulisan Al-Quran tu, ayat Quran tak boleh sentuh dengan tu. Tapi tepi-tepi dia pegang dia kat luar macam ni boleh, tak ada masalah. Pegang tepi-tepi macam ni boleh, sebab tafsir dia tepi-tepi ni boleh. Tapi di tengah-tengah yang ada Al-Quran tu kita sentuh dengan ni tak boleh. Tak boleh. Sebab ni kita ni tak berwuduk. Nah. Kalau sedang tawaf dan terlanggar orang bukan mahram, adakah batal wuduk? Baik, dalam bab tentang tawaf ni, kita itulah kita kata bahawa khilaf dan perbezaan pendapat ni sebenarnya satu rahmat. Jadi kita ni jangan ingat kenapa ada perbezaan pendapat dalam mazhab, kenapa ada pendapat ini dan itu. Sebenarnya kita kena faham itu adalah rahmat. Dengan sebab itu kita tengok, dengan sebab itu adanya jalan keluar dalam sesuatu. Contoh dalam bab tawaf. Tawaf dalam mazhab Syafi'i, dalam syarat tawaf itu adalah mesti berwuduk. Tanpa wuduk tak sah tawaf. Tapi dalam keadaan nak tawaf ni, dalam keadaan orang ramai-ramai, kemudian mudahnya untuk kita berlanggar dengan yang bukan mahram, kulit dengan kulit. Sedang kita dalam keadaan memakai ihram ni tak tutup sangat kita punya kita punya kulit ni. Jadi mungkin kita tersentuh, atau kaki kita ni dalam mazhab Hanafi dia tak aurat dia punya kaki, jadi dia tak pakai stokin. So kaki kita mudah terpijak dengan kaki orang perempuan, contoh lelaki ni. Maka kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, bersentuh tadi, yang ketiga tadi, sentuh kulit orang yang bukan mahram tadi batal wuduk. Tapi kerana dalam keadaan yang kita panggil masyaqqah, kesukaran yang ada tu, maka kita ambil pendapat yang mana sentuh kulit dengan kulit tidak membatalkan wuduk, kecuali disertai dengan syahwat. Ini juga ada pendapat dalam Ashabul Syafi'iyah, dalam pendapat daripada ulama Syafi'i. Kalau dulu biasanya kita akan kita panggil ambil mazhab, kita mengikut, bertaklid dia panggil, mengikut mazhab Hanafi. Tapi dulu kalau kita nak taklid mazhab Hanafi, kita kena wuduk cara Hanafi. Baru kita batal cara Hanafi. Tapi zaman sekarang ni, dalam fatwa tabung haji khususnya, dalam pengurusan haji dan umrah ni, mereka telah pun bermuzakarah dan akhirnya mengambil pendapat yang disebut pendapat yang marjuh, pendapat yang agak kita panggil bukanlah lemah, tapi pendapat yang kurang kuat daripada pendapat yang kuat, yang itu membatalkan. Iaitu ada pendapat yang berpendapat bahawa persentuhan kulit dengan kulit itu tak batal kecuali disertai dengan syahwat. Cuma pendapat ini diambil dan digunakan ketika berada di kota Mekah saja dan ketika tawaf. Ketika berada di kota Mekah yang sibuk tu, dan khususnya ketika tawaf. Adapun ketika balik ke Malaysia dan sebagainya, tak boleh lagi berpegang kepada pendapat itu, kerana kita mengambil yang lebih utama di dalam pendapat. Wallahu a'lam. Baik. Jika ada terjemahan Al-Quran di dalamnya, boleh sentuh tanpa wuduk kan Ustaz? Boleh, asalkan ialah terjemahan tadi lebih banyak daripada kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kalau Al-Quran tu ada translation bahasa Malaysia, masih kena ada wuduk bila dipegang? Sama, maknanya kalau dia banyak tak perlu ada wuduk, tapi jangan pegang ayat Quran tersebut. Bagaimana Al-Quran dalam handphone Al-Habib perlu wuduk? Baik,
Al-Quran dalam handphone ni kalau kita pegang macam ni tak perlu wuduk. Kita buka tu tak perlu wuduk. Dia macam ada dalam otak kita. Kita tak, dalam otak kita ada hafal Quran tak ada? Qul Allah ada, Qul A'udzu Falaq ada. Jadi tak ada masalah. Asalkan kita buka, kita tak perlu berwuduk pun, berpegang-pegang dia, sebab dia bukan dikira Al-Quran itu secara mushaf. Tetapi dia adalah perisian yang ada dalam tu. Yang tak boleh adalah dipegang dengan jari kita tu huruf tu, ayat tu tak boleh, masih kena ada wuduk. Kan begitu. Tapi kalau kita tak, kita nak slide dia, slide lah, tapi dengan pegang kepada ayat tersebut. Kerana nak pegang ayat tersebut mesti ada wuduk. Tapi pegang handphone ni, dia bukan mushaf, cuma kandungan dalam tu ada mushaf, dia dicampur dengan lain-lain yang banyak-banyak, jadi dia tak dikira perlu berwuduk. Boleh ya? Kalau kita beli mushaf dari kedai, macam mana hukumnya? Baik, kalau kita beli mushaf daripada kedai, maka ketika itu kita kena bawa balik. So dalam bawa balik ni kadang-kadang kita batal. Sebab tu kalau boleh kita ni bawa Al-Quran dan juga benda yang lain, dan niatkan kita membawa benda yang lain tu. So sekali kan. So tak ada masalah. Atau kalau memang mushaf saja. Tapi kalau kita tahu, kalau kita tinggalkan ataupun kita dah batal, kita letakkan dia hilang atau dia nanti akan dihinakan dengan sebab tu, maka ini dikira darurat dan dibolehkan untuk kita bawa sampai ke rumah kita dalam keadaan seumpama itu. Tapi pada dasarnya sengaja membawa Al-Quran tanpa wudu, ataupun memang kita sengaja nak mengangkat Al-Quran tanpa wudu, maka itu tak dibolehkan. Jika kita membawa Al-Quran yang mempunyai terjemahan dalam beg dan tiba-tiba terbatal wudu, apakah hukumnya? Sama, iaitu kalau terjemahan ada terjemahan lebih banyak, maka tidak perlu berwudu. Boleh Habib terangkan tentang batal wuduk ketika tertidur sewaktu khutbah Jumaat? Duduk tengah khutbah Jumaat, kemudian setelah itu dia tidurnya punggungnya tu tak mantap, seperti terbaring ke atau terbalik ke ataupun tertumpang orang sebelah ke, punggung dia terangkat sebelah, dia tidur, maka ketika mana selesai khutbah orang kejut dia, maka sebenarnya dia telah batal wuduk. Apa dia kena buat? Dia kena keluar ambil wuduk balik dan juga masuk untuk solat Jumaat. Tapi kalau dia terus je solat Jumaat, masuk terus angkat takbir, sedangkan tadi dia tidur dalam keadaan punggungnya tak duduk dalam keadaan mantap, maka tidak sahlah salatnya, kerana dia wuduknya batal. Kalau kita rasa was-was masa dah siap berwuduk, rasa macam ada anggota wuduk yang tak kena, bolehkah kita beri kesan kepada wuduk kita tu tak boleh ke masa tu? Kalau kita dah siap berwuduk, bermakna keyakinan kita wuduk kita sempurna. Adapun rasa tak sempurna setelah dah siap sesuatu, itu adalah was-was dan benda yang meragukan. So kita kena pegang yang yakin, tinggalkan yang was-was dan yang meragukan itu. Jangan kita, itu semua mainan daripada syaitan. Sebab apa kita selesai? Sebab kita dah yakin kita dah sempurna. Yang datang kemudian ni sengaja nak merosakkan keyakinan. Bolehkah sesuatu yang 40%, 30% menggugat 100%? Mana boleh? Sebab tu dia katakan al-yaqin la yazalu bisyak. Yakin ni tak boleh digugat benda-benda yang syak, yang benda-benda yang sikit-sikit ni. Cuma orang yang sengaja terbawa-bawa dengan was-was ni yang akan menyebabkan dia akan tidak merasa selesa. Tadi jangan kita berpegang kepada keyakinan kita, sah dah wuduk kita. Jika kita tiada wuduk, bolehkah kita mengangkat Quran itu dengan berlapik dengan kain? Tetap tak boleh juga. Bukan mesti kata tu, sebab kita mengangkat dia, itu yang tak dibolehkan, walaupun berlapik dengan apa pun. Jadi kecuali kalau kita angkat dia dengan benda yang lain, kita sebutkan tadi, maka yang itu dibolehkan. Bukan kerana sentuh tak boleh, tapi mengangkat pun tak boleh. Tapi kalau kita mengangkat tak sentuh kerana tak ada wuduk, tapi kita mengangkat dengan benda yang lain, dengan niat mengangkat benda yang lain tu juga sekali bersama, maka tidak perlu wuduk. Jika rasa kurang yakin sama ada masih dalam wuduk atau tidak, boleh tak kita ambil wuduk lagi? Boleh. Berwuduk untuk berwuduk berkali, walaupun ada wuduk dan kita tajdid, membaharui wuduk, itu juga adalah dibolehkan, tidak menjadi masalah. Ada yang katakan jika berwuduk sambil makeup masih ada kalau sambil berwuduk sambil makeup masih ada pada wajah, wuduk tak sah kerana air itu jadi air mustakmal. Makeup digunakan diyakini halal dan tak waterproof. Baik. Yalah betul, sebenarnya salah satu daripada kita ni kalau berwuduk, sesuatu yang ada kat tubuh kita ni, kalau kita basuh air dan menyebabkan benda itu membawa air itu kepada anggota yang lain, maka air itu dikira bukan air mutlak. Macam juga makeup. Kalau makeup tu kita pun ada makeup, kita basuh air,
maka menyebabkan makeup tu luntur, dan air yang jatuh ke atas wajah yang lain itu adalah daripada lunturan campuran air mutlak dengan air dengan makeup tadi. Maka air yang jatuh kat sini adalah air yang dikira musta'mal atau air mutaghayyir yang telah berubah. So apa yang air yang tadi dah keluar dah tu campur dengan makeup tu kena kat sini, bukan air mutlak lagi. So tak boleh. Sebab tu kalau boleh kita bersihkan makeup. Jadi adalah katanya makeup waterproof, yang mana dia memang tak tanggal daripada kedudukan dia, dan air itu memang kena kepada wajah. Wallahu a'lam. Tapi kalau makeup tadi luntur menyebabkan air yang ada tadi tu dia jatuh ke tempat yang lain dengan campuran daripada makeup atau bahan-bahan yang lain, maka air itu bukan lagi air mutlak, maka tidak sah wudu'nya. Boleh? Nak tanya, kalau ambil wuduk dan dah ikut tertib, cuma yang last kaki je tak buat lagi, sambung basuh kaki kat masjid boleh tak? Boleh. Tidak disyaratkan berwuduk itu mualat, berterusan, direct. Dah ambil ni, kena ambil ni. Kalau kita ambil muka, duduk sekejap, kemudian ambil tangan, duduk sekejap, boleh. Hatta kita ambil, tak ambil kaki kita ambil dekat masjid, boleh, sah. Masih sah lagi kita punya wuduk, kerana tidak disyaratkan wuduk itu berturut-turut, tidak disyaratkan. Ya. Kalau duduk bersandar belakang dan tidur, adakah batal wuduknya? Kalau dia duduk dan bersandar ni menyebabkan, biasanya lah dia punya punggung dia tak akan mantap, maka itu boleh membatalkan. Sebab tu bersandar ni dia akan menyebabkan punggung kita tidak mantap, maka membatalkan wuduk. Jadi mesti duduk tanpa sandar, duduk betul-betul mantap, ya. Kalau kita dalam keadaan berwuduk, lepas tu ada bahagian tubuh kita berdarah dan terkena pada baju solat kita, bolehkah dibawa solat? Keluar darah daripada tubuh tidak membatalkan wuduk, tak ada dalam 4. Tapi kena pakaian itu menyebabkan pakaian kita najis, dan najis ini tak boleh, pakaian najis tidak boleh untuk dibawa solat, kerana salah satu daripada syarat sah solat itu adalah bersih, baik itu daripada najis, baik itu daripada pakaian, tubuh badan ataupun tempat solat. Jadi maknanya kalau ada darah itu najis, maka darah yang ada pada pakaian itu menyebabkan pakaian itu tak boleh untuk dibawa solat, kecuali darahnya sedikit, dikira barulah dimaafkan. Baik, saya pakai celak ismet, sekadar sunnah aja. Masa wuduk saya meletakkan air hingga celah mata, boleh ke Ustaz? Sebab saya tak bersihkan dulu, janji air wuduk itu rata. Baik, jadi kalau kita pakai celak ismet, maknanya celak ini pun tidak menghalang air sebenarnya. Jadi kalau kita pakai celak, kemudian kita berwuduk pada pagi, sebab sebenarnya celak ini disunnahkan kita pakai waktu yang paling afdal adalah sebelum tidur. Nabi pakai sebelum tidur, 3 sebelah kanan, 3 sebelah kiri. Celak pula tu Nabi anjurkan celak ismet daripada batu ismet, kerana Nabi kata yajlul basar, yambitu sya'ar wa yajlul basar. Celak ni cerita celak pula, dia akan lebatkan bulu mata, dan juga dia akan menerangkan mata. Itu jenis dia lah. Walhasil kalau kita pakai celak, kemudian kita berwuduk, dia tidak menjejaskan wuduk kita, insya-Allah. Baik. Mana dia? Niat masa ambil sembahyang, nak baca saja aku mengangkat wuduk atau saja aku angkat hala kecil, kerana Allah, yang mana satu betul Ustaz? Niat ini tempatnya adalah di hati. Yang kita nak niat ketika mana basuh muka ni dalam hati adalah apa yang kita sedang buat sekarang. So ketika kita basuh muka, kita tahu, kita sedar kita berwuduk, maka itu niat. Saja aku berwuduk itu skrip untuk kata keindahan tata bahasa yang akan menjadikan seorang itu mudah faham. Ada sebab kenapa para ulama silam mengertikan itu dalam terjemahan bahasa Arab. Tapi yang sebenarnya kita sedar dalam hati kita apabila kita buat sesuatu perbuatan itu, apa yang kita niatkan. So apabila kita basuh muka, kita sedar dan niat saya berwuduk, maka itu sudah niat dah. Bukan mesti menyebut skrip itu dalam hati. Ada pun menyebut sebelum tu dengan lafaz, itu adalah sunat. Nawaitul wudu'a, nawaitu fa'al hadathi asgharillahi ta'ala, itu sunat untuk mengingatkan hati ketika kita basuh, kita sedar, sangat sedar, dan kita niat sungguh-sungguh ini kita sedang berbuat perbuatan wuduk. Jelas untuk membezakan antara basuh muka yang lain dengan berwuduk.
Adakah batal wuduk sekiranya kita baring dan berada di tempat duduk? Kalau kita baring sahaja tanpa tidur, tak batal. Kita pun bangun duduk tempat lain, angkat gerak-gerak tanpa tidur, tak batal. Yang batalnya tidur, hilang akal. Tapi kita berguling-guling, tak batal. Asalkan jangan keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan. Adakah pengecualian bagi perempuan haid masuk ke dalam masjid? Contoh ahli-ahli jahatan RJK masjid bertugas. Baik, nanti kita akan masuk dalam perbahasan hadas besar ataupun junub dan juga haid, insya-Allah. Jadi kita akan bahaskan itu secara detail. Walhasil di antara yang tak boleh dilakukan oleh seorang perempuan haid adalah menetap di dalam masjid ataupun memasuki masjid. Masuk masjid tak boleh. Duduk masjid tak boleh. Itu adalah merupakan daripada perkara yang diharamkan bagi seorang perempuan yang haid. So, soalan dia tanya, ada pengecualian ke bagi perempuan? Tak ada pengecualian kecuali darurat. Seperti seorang yang memang terpaksa masuk kat situ, lalu jalan dia tak ada jalan lain, kena lalu masjid. Maka dia kena lalu ikut pintu ni dan keluar pintu yang lain. Tapi kalau kerana sesuatu dia nak masuk masjid tu, kerana dia AJK masjid, kalau memang dia ada darurat, benda yang dia terpaksa masuk, maka dibenarkan. Tapi kalau tanpa ada sesuatu yang keperluan yang tu, maka haram bagi dia masuk. Itu yang kena pertimbangkan. Kalau dia meeting dalam masjid, tak boleh. Jelas dia menetap dalam tu dan juga dalam keadaan tu. Apatah lagi hadir nikah, orang nikah dia pun masuk juga walaupun dia dalam haid, haram hukumnya, tak boleh sama sekali. Kenapa? Kerana ada banyak pilihan lain, banyak dekat kaki lima masjid, dekat dalam pejabat masjid kan boleh. Kenapa mesti kita nak duduk dalam masjid sedangkan masjid ni tempat suci yang telah ditetapkan oleh syariat, keadaan-keadaan memelihara kesucian dan kebersihannya. Naam. Bolehkah untuk perempuan yang dalam haid untuk baca Quran, contohnya masa dalam kelas pengajian agama? Ada setengah cakap boleh, ada yang cakap tak boleh. Nanti kita akan masuk juga nanti betul secara detail. Ada pun di antara yang diharamkan bagi seorang perempuan yang haid adalah membaca Al-Quran. Tak boleh, haram baginya baca Quran. So kalau dia dalam keadaan haid, dia tak boleh baca Quran? Tak boleh baca Quran. So nak baca macam mana? Dalam hati. Baik, kalau sekiranya yang dia dalam keadaan belajar, maka itulah kita kata perbezaan pendapat dalam mazhab. Dalam mazhab Maliki kata boleh seorang itu dianya kata dekat keadaan belajar Al-Quran, dalam keadaan haid pun dia boleh baca. Tapi dalam mazhab Syafi'i tetap tak boleh juga untuk dia membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Macam mana nak pastikan kita terkeluar angin? Sebab risau was-was macam buang angin. Saya kira dalam baik. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada seorang datang kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ketika aku angkat takbir solat, tiba-tiba aku rasa macam keluar angin. Macam keluar angin. Macam mana ya? Nabi kata begini, kamu kena pegang sesuatu yang meyakinkan. Apa yang yakin? Kalau buang angin ni, dia hanya ada dua perkara yang pasti. Yang kamu dengan sebab ada salah satu dari dua perkara ni, maknanya kamu akan confirm tahu dia ni memang betul-betul kamu buang angin. Apa dia? Yang pertama bunyi. Ada bunyi tak? Tak ada lah. Okey, tak ada bunyi. Yang kedua bau. So kalau dia rasa macam keluar angin, macam keluar angin, tapi ada tak dengar bunyi? Satu tak ada. Yang kedua dia tak ada bau. Contoh. Maknanya dia tak keluar angin. Pegang yang tu jelas. Mesti ada kena ada tanda dia. Tak boleh rasa-rasa, tak boleh. Tapi kalau memang dah bunyi kuat, tak payah tanya lah. Memang batal. Ataupun baunya kuat, maknanya jelas. Baik. Allah. Mana lagi nombor berapa? 38. Boleh baca Quran dalam hati masa haid? Boleh. Dalam hati baca Quran masa haid adalah boleh. Jika wanita yang hampir setiap masa keluar keputihan tapi dalam amount yang sangat sedikit dan kadang-kala tidak keluar langsung, ada tak keringan dalam bab solat atau memang perlu bersihkan kemaluan dan ambil wuduk setiap kali hendak solat fardu? Baik, nanti kita akan masuk dalam bab perbahasan tentang orang yang dalam keadaan seperti silsil baul, iaitu orang yang mana dia sentiasa dalam keadaan keluar najis. Contohnya seperti orang yang kencing tidak tus, dia sentiasa keluar air kencing dia tak boleh kawal dah. Ni ada cara dia. Begitu juga keputihan, orang yang memang perempuan yang tak boleh kawal, dia keluar je, dia dah bersih pun dia keluar juga. Begitu juga dengan orang yang istihadah, maknanya dia dah habis dah masa haid dia, keluar juga darah lagi, maknanya dia keluar darah lah.
dan darah itu najis, dan keluar darah itu boleh sebenarnya adalah antara yang membatalkan wuduk. Tapi kerana dia adalah penyakit, dia keluar je, maka ada keringanan baginya dan kaifiat yang telah ditetapkan oleh syarak bagi orang-orang yang dipanggil daimul hadas. Istilahnya apa? Daimul hadas, sentiasa dalam keadaan berhadas, sebab sentiasa tak boleh kawal, dan benda itu adalah merupakan penyakit yang ada pada seseorang itu. Maka dia akan masuk dalam kaedah seperti mana orang tu dia kena bersihkan setiap masa waktu, dia kena bersihkan anggota tersebut, kemudian setelah itu dia berwuduk. Dia dah bersihkan, dia tutup benda tu, atau dia bersihkan dan tutup benda tu. Kalau dia keputihan, dia tutuplah sesuatu yang keluar daripada tu. Kemudian dia berwuduk. Masa berwuduk keluar, tetap tak batal juga. Masa solat keluar, masih tak batal juga. Ini special untuk dia. Ya. Nah. Bolehkah Ustaz jelaskan bahawa terbatal wuduk jika keluar kedengaran angin dan berbau? Sebab kadang-kadang kita kentut tak ada bunyi dan tak ada bau. Wah. Maknanya ini wallahualam lah. Tapi yang penting dia tahu. Mesti tahu. Tapi dua ni memang jelas tandanya. Kalau dia memang tahu sendiri dia keluar, memang batal lah. Tapi kalau dia tak tahu, maka dia kena ada dua, salah satu dua tu. Kalau tak ada dua tu, dia kira dianya masih lagi tidak buang angin. Baik, yang ke-42. Sudah berwuduk. Mana dia? Bukan. Adik saya seorang yang sangat berwas-was. Dia sakit penyakit. Sama ada selepas berwuduk atau selepas mandi wajib. Ada tak doa yang perlu diamalkan untuk buang perasaan was-was yang kuat itu? Baik, jadi di antaranya amalannya adalah baca surah An-Nas tu. Selalu baca surah An-Nas. Yang seterusnya juga hendaklah dia ni supaya jangan layan. Terus juga melakukan ibadat daripada setelah itu. Walaupun masih ada kadang-kadang rasa-rasa, maka kita kena kuatkan keyakinan kita, jangan layan rasa was-was itu, dan hendaklah kita banyak-banyak berta'awud dan juga membaca surah An-Nas. Sudah berwuduk tapi bersentuhan dengan ibu mertua dan menantu, bagaimana dengan wuduk kita? Okey, di antara seorang yang disebut mahram, yang diharamkan kahwin, dan mahram ini adalah jenis mahram mu'abbad. Ada mahram dipanggil mahram mu'aqqad. Perlu pula ni, tak apalah, jangan pening sangat. Mahram yang sampai bila-bila tak boleh kahwin dengan dia. Ada mahram, dia tak boleh kahwin dengan dia, tapi sementara je. Contoh mahram sementara adalah ipar kita. Kita boleh kahwin dengan dia tak sementara kita masih kahwin dengan adik dia atau kakak dia? Tak boleh. Sebab kita dah kahwin dengan adik dia, tapi dia mahram lah, kita haram kahwin dengan dia, tapi haram sementara. Apabila adik dia atau kakak ni dia meninggal ataupun dia telah diceraikan, boleh tak dia kahwin dengan adik-beradik yang perempuan bekas isteri dia? Boleh. Jadi kalau mahram muakkad ni, dia tetap juga batal wuduk. Tetap batal wuduk juga, walaupun namanya mahram, tapi mahram sementara. Tapi kalau mahram muabbad selama-lamanya, dengan sebab perkahwinan ni berlaku, dengan sebab perkahwinan yang menyebabkan mahram itu selama-lamanya adalah di antaranya mertua. Mertua ni kalau kita kahwin dengan seorang perempuan, kita angkat akad dengan dia, maka ibu dia haram untuk kita kahwin dah. Haram untuk ibu dia kita kahwin. Sampai bila-bila, dah cerai pun, dah meninggal pun, tetap tak boleh kahwin dengan mertua kita. Maka yang ini tak batal wuduk. Begitulah menantu pun sama juga. Kahwin dengan seseorang, anak kita kahwin dengan seseorang, menantu kita, maka dia juga mahram muabbad. Anak anak kita ceraikan, anak kita meninggal, tetap tak boleh untuk kita kahwin dengan bekas menantu, kerana haram secara selama-lamanya. Maka tidak batal wuduk, kerana dia adalah dikira mahram. Yang batal adalah tidak mahram. Masya Allah, banyak kita punya soalan ni. Lagi 4 lagi insya-Allah ya. Jika ambil wuduk, belum. Apa hukum wanita haid mengambil wuduk sebelum tidur? Baik. Tidak dibolehkan bagi seorang perempuan yang haid mengambil wuduk. Kerana dia tidak baginya itu ada dia tidak perlu baginya untuk berwuduk dalam keadaan haid. Jadi tak perlu dia berwuduk sebelum dia tidur.
Tapi saya rugilah sebab Nabi suruh kita berwuduk sebelum tidur. Baik, kita tidak mengambil wuduk sebab kita haid, tapi kita biasa rutin semasa kita suci, bukan wuduk, sebelum kita haid, kita sentiasa mengambil wuduk sebelum tidur. InsyaAllah semasa kita haid, walaupun kita tak dapat ambil sebelum tidur, tetap juga mudah-mudahan ganjaran itu akan terus mengalir kepada kita. Sebab apa? Setiap sesuatu yang istiqamah dan konsisten kita buat terhalang dengan sebab syariat, dengan syarak, maka tetap juga insya-Allah kita mendapatkan ganjaran. Cuma kita basuhkanlah. Basuh kita punya anggota-anggota, bersihkan sebelum tidur tu seperti mana biasa, bukan kerana berwuduk. Baik. Perlukah ambil wuduk jika pakai cincin yang ada kalimah tayyibah? Perlukah ambil wuduk jika pakai cincin yang ada kalimat tayyibah? Oh, baik. Maksudnya kalau sekiranya cincin yang ada kalimat-kalimat mulia, perlukah kita nak pakai dia kita kena ada wuduk? Tidak perlu. Yang perlu adalah kalau sekiranya ada ayat Al-Quran. Kalau ada ayat Al-Quran yang menyebabkan kita selalu sentuh kepada dia, maka kita kena ada wuduk. Kalau bukan, dianya kalimat-kalimat potongan kalimat, maka dianya tidak perlu berwuduk. Saya belajar Al-Quran dari Syekh dari Mesir. Semasa haid dia kata boleh baca Al-Quran sebab belajar dah dan boleh pegang Quran terjemahan, minta perjalanan dah habis. Memang betul. Sebab tu saya kata apabila kita belajar di satu tempat, kadang-kadang di situ pegangan mazhabnya berbeza dengan mazhab Syafi'i. Maka dia juga ada juga yang mengatakan kita kena bertaklid dengan mazhab yang lain dalam hal ini. Sebab apa? Ini adalah kewajipan. Belajar itu wajib dan kita kena untuk nak belajar. Tapi kalau kita tidak, kita akan ketinggalan. Maka ini adalah merupakan di antara hujah-hujah dan asas-asas yang diberikan untuk membolehkan, memfatwakan ataupun menyatakan boleh. Saya tidak mengatakan tidak boleh secara mutlak, tapi dari segi hukum asalnya, seorang perempuan yang haid tidak boleh membaca Al-Quran. Itu jelas. Ada pun yang dikata boleh dan sebagainya, itu ada perbahasan yang panjang di kalangan para ulama. Bertanya, bolehkah lelaki kencing berdiri di mangkuk tandas? Sebab masa kerja waktu terbatas, lalu saya berwuduk, takut wuduk sah atau tidak? Dia begini, apabila seorang itu qada hajat, maksudnya kencinglah, adab yang paling utama adalah qada hajat ni duduk. Tapi kalau dia berdiri, boleh. Hukumnya harus. Apalagi dalam keadaan yang kita panggil kesukaran, yang kadang-kadang tu kita terdesak. Kalau dibiasakan jadi makruh. Walaupun memang Rasulullah pernah, disebutkan dalam riwayat, pernah minta maaf buang air berdiri. Tapi itu untuk menyatakan keharusannya saja dalam keadaan tertentu. So, dalam hal ini dia pun pergi dan buang air berdiri. Di mangkuk tandas ke atau di tempat buang air lah. Yang paling penting asasnya adalah istinjaknya itu mestilah sah. Istinjak dia. Apa istinjak ni? Cebok tu lah. Sama ada menggunakan air ataupun dianya menggunakan alat yang kita sebutkan tadi, boleh menghilangkan najis itu dengan syarat-syarat dia, iaitu 3 kali, lebih daripada 3 kali dan sebagainya. Tisu ke apa semua lah. Dan kita dah bahaskan dalam bab istinjak dulu. So kalau dia selesai daripada perkara itu dengan sempurna, maka dia berwuduk dan dia solat sah. Kerana dia telah pun menghilangkan najis dengan syarat-syaratnya, iaitu dengan beristinja. Tapi kerana dia berdiri, dia minta maaf kerana berdiri, yang menyebabkan dia pun apabila dia istinja dengan air, tapi setelah sebab kerana dia berdiri, mungkin dengan sebab berdiri itu, air yang dia buang itu tak sempurna keluar secara total. Masih ada sisa. Sehingga apabila dia dah selesai basuh tu, dia jalan, keluar najis. Maka bukan masalah keadaan kecil berdiri duduk tu, tapi najis yang keluar tadi ni setelah dia sama ada istinja satu, atau setelah dia wuduk apatah lagi, memang menyebabkan solatnya tak sah kerana dia membawa najis. Jadi oleh kerana itu ulama kita ajarkan kita kalau boleh duduk, dan hendaklah kita ni istibrak, betul-betul pastikan dengan berdehem atau mengurut atau menekankan sesuatu untuk pastikan betul-betul sisa najis kita itu betul-betul selesai. Kemudian barulah pastikan kita beristinja, kemudian berwuduk dan solat untuk memastikan solat kita sah dan tidak membawa najis. Wallahu taala alam bisawab. Masya-Allah, hari ini panjang betul kita punya perbahasan. Wala kulli hal, saya minta maaf
Kalau sekiranya terlalu panjang, saya pun kalau boleh nak ringkas-ringkas. Tapi saya janji dah bahawa perbahasan kita memang kena ringkas. Saya ringkaskan tadi setengah jam je perbahasan. Ingat tak? Dia itu dua perkara. Perkara yang membatalkan wuduk dan perkara yang orang yang tak ada wuduk tak boleh buat. Itu je. Yang tu key dia. Tapi disusuli dengan soalan yang banyak ni, alhamdulillah saya yakin tuan-tuan dan puan, adik-adik yang bertanya ni sebenarnya bila kita berhadapan dengan masalah-masalah tu, kalau boleh kita nak selesaikan supaya kita boleh buat ibadah tu dalam keadaan sekarang ni dengan sempurna, maka dilontarkan pertanyaan dan saya ambillah waktu sedikit untuk nak menjawabnya. Mungkin ada yang setelah setengah jam tu dia pun dah keluar, dia nak, tak ada masalah. Yang penting yang ini asasnya yang kita nak terangkan, dan esok insya-Allah kita akan sambung lagi. Jadi ada beberapa perkara yang masih lagi berbaki dalam bab tentang hadas ni yang insya-Allah kita akan sempurnakan pada esok hari. Jadi jangan lupa besok kita akan bahaskan lagi. Jadi supaya jangan sampai kita terputus ikutan apa yang kita ikut ni, sebab takut nanti kita miss satu bab yang menyebabkan nanti kita tak sempurna dalam sesuatu. Tapi tak apalah kalau terpaksa juga, jangan lupa untuk tengok Facebook balik. Ada sebenarnya kita punya rakaman. Kalau kita nak ulang kaji, nak tengok yang dulu pun masih ada lagi. Kita tak padam pun, kerana kita ni bukannya sesuatu yang eksklusif sangat. Kita nak orang dapat ilmu, insya-Allah. Wallahu taala alam. Terima kasih atas perhatian dan semua kerjasama, serta terima kasih soalan-soalannya. Mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat kita bersama. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman, kefakihan di dalam agama, dan juga diberikan keikhlasan di dalam beramal dan keyakinan. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.